Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pengajaran dan pembelajaran di rumah berkenaan mata pelajaran Bahasa Melayu. Dan hari ini kita akan belajar berkenaan menulis jawapan pemahaman berdasarkan teks. Murid boleh bersedia dengan membuka buku teks muka surat 29. Dan pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid dapat menghasilkan jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu. Yang kedua, murid dapat mengetahui penggunaan bagi setiap kata tanya. Jadi hari ini kita akan belajar berkenaan macam mana kita nak menghasilkan jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu. Soalan bertumpu ialah soalan yang memerlukan murid untuk mencari jawapan yang telah tetap. Soalan bertumpu juga merujuk dan berpandukan kepada petikan atau gambar yang diberikan. Maksudnya di sini, murid akan diberikan beberapa soalan dan daripada soalan tersebut, kita perlu mencari jawapan di dalam maklumat yang telah diberikan. Itu maksudnya soalan bertumpu. Soalan yang memerlukan murid mencari jawapan ataupun maklumat di dalam petikan atau gambar yang diberikan. Jadi kebiasaannya apabila bertanyakan tentang soalan, sudah tentu ada kata tanya. Jadi kita imbas kembali apa tugas bagi setiap kata tanya. Jadi ini ialah tugas bagi setiap kata tanya. Sebagaimana yang murid telah tahu, ada beberapa kata tanya iaitu apa, siapa, bila, di mana, kenapa atau mengapa, bagaimana dan berapa. Dan setiap kata tanya yang ini digunakan untuk bertanyakan sesuatu. Jadi apa tugas bagi setiap kata tanya ini? Yang pertama ialah apa. Apa digunakan untuk menanyakan tentang binatang, hal, perkara, benda dan perkara abstrak. Siapa pula adalah bertanyakan tentang orang atau manusia. Bila pula bertanyakan tentang masa atau waktu. Di mana pula bertanyakan tentang tempat ataupun kedudukan. Kenapa atau mengapa bertanyakan tentang sebab atau alasan. Bagaimana pula untuk bertanyakan tentang cara dan keadaan. Manakala yang terakhir ialah berapa. Berapa ini tugasnya untuk menanyakan jumlah, bilangan atau harga. Sekarang murid boleh membuka buku teks muka surat 29. Di dalam buku teks muka surat 29 ini ada beberapa teks dan petikan beserta maklumat berkenaan pencemaran sungai dari punca tetap. Teks dan petikan ini adalah berkenaan Nabila yang menghadiri pameran alam sekitar. Dan di sini ada beberapa soalan bertumpu yang bertanyakan tentang maklumat di atas. Nanti kita akan cuba selesaikan dan kita akan cuba menjawab setiap soalan yang telah diberikan. Terlebih dahulu, jom kita baca teks dan petikan ini. Sayangi sungai kita. Nabila menghadiri pameran alam sekitar yang diadakan di Pusat Informasi Sungai Skudai Johor. Banyak maklumat yang diperoleh. Pencemaran sungai dari punca tetap. Pencemaran sungai dari punca tetap ialah pencemaran yang dapat dikesan puncanya. Air sisa larut resap berpunca dari tempat pelupusan sampah, pembuangan sisa toksik dari kawasan industri, pembuangan sisa minyak dari bengkel kenderaan. Selepas mendengar ceramah, Nabila dan peserta lain telah membersihkan kawasan Sungai Skudai Johor. Kawasan sungai yang kotor telah bersih dan indah. Mereka berjanji akan terus menyertai kegiatan pembersihan sungai yang dijalankan oleh Jabatan Alam Sekitar. Jadi nanti kita akan menjawab soalan yang telah diberikan. Jom kita baca soalan ini. Di manakah pameran alam sekitar diadakan? Apakah maksud pencemaran sungai dari punca tetap? Air sisa larut resap berpunca dari mana? Mengapakah kawasan Sungai Skudai dibersihkan? Apakah janji Nabila dan rakan-rakan? Jadi setiap soalan ni kita akan cuba selesaikan, dan bagaimana kita nak cari jawapan, kita akan cari dalam maklumat yang diberikan. Okey, jom kita selesaikan soalan yang pertama. Soalan yang pertama, di manakah pameran alam sekitar diadakan? Jadi apabila soalan bertanyakan tentang di manakah, dia bertanya tentang tempat. Jadi
kita lihat kepada maklumat yang telah diberikan. Okey, kita baca semula soalan. Di manakah pameran alam sekitar diadakan? Jadi dia bertanyakan tentang pameran alam sekitar. Okey, di mana? Jadi kita baca dari awal. Nabila menghadiri pameran alam sekitar yang diadakan di Pusat Informasi Sungai Skudai Johor. Okey, jadi kita dah jumpa dah. Okey, daripada maklumat yang pertama ni pun kita dah jumpa jawapannya. Okey, Nabila menghadiri pameran alam sekitar yang diadakan di Pusat Informasi Sungai Skudai Johor. Jadi ini ialah tempatnya. Okey, ini ialah tempat. Jadi ini jawapan yang pertama. Jadi macam mana kita nak buat jawapan? Kita ambil dahulu maklumat di hadapan. Ambil dulu maklumat ini, iaitu pameran alam sekitar diadakan di mana? Okey, jadi ini cadangan jawapannya. Pameran alam sekitar diadakan di Pusat Informasi Sungai Skudai Johor. Jadi maklumat-maklumat ni kita pindahkan ke jawapan ataupun kepada soalan yang diberikan. Jadi apabila dapat soalan di manakah, ingat dia bertanyakan tentang tempat. Jadi kita nak jawab, kita jangan tulis balik di manakah ni. Tak perlu, kita buangkan di manakah ni. Sebab di manakah ni bertanya. Jadi jangan pula kita tulis jawapan, kita masukkan sekali kata tanya dalam jawapan. Okey, sekarang kita lihat kepada soalan yang kedua. Apakah maksud pencemaran sungai dari punca tetap? Apakah maksud pencemaran sungai dari punca tetap? Jadi, kita perlu cari maklumat. Okey, yang pertama ni adalah berkenaan tempatnya. Kita baca. Okey, pencemaran sungai dari punca tetap ialah pencemaran yang dapat dikesan puncanya. Jadi, inilah maksud pencemaran sungai dari punca tetap. Inilah jawapannya. Okey, jadi kalau murid nak tulis semula, maklumat ini pun boleh. Salin je semua letak kat sini. Pencemaran sungai dari punca tetap ialah pencemaran yang dapat dikesan puncanya. Itulah maksud pencemaran sungai dari punca tetap. Okey. Jadi macam mana kita nak tulis jawapan? Ambil je yang ni. Ingat kata tanya jangan masukkan. Kita potongkan terus apabila kita nak tulis jawapan. Okey, kita ambil yang ni. Ambil yang ni. Tanda soal jangan ambil. Okey, maksud pencemaran sungai dari punca tetap ialah apa? Kita ambil je maklumat yang ada kat sini. Ialah pencemaran yang dapat dikesan puncanya. Jadi ini cadangan jawapannya. Maksud pencemaran sungai dari punca tetap ialah pencemaran yang dapat dikesan puncanya. Seterusnya soalan yang ketiga. Okey, cikgu dah pindahkan soalan dekat sini. Air sisa larut resap berpunca dari mana? Jadi soalan ini menggunakan kata tanya mana. Mana ini bertanya tentang tempat. Okey. Jadi dia bertanya punca. Tempatnya dekat mana sebenarnya air sisa larut resap ni. Jadi kita baca maklumat. Okey, yang ni kita dah baca. Ni dah baca tak ada berkenaan air sisa larut resap. Okey. Macam mana kita nak cari jawapan? Kita tengok maklumat tentang air sisa larut resap. Okey, kita cari maklumat tentang ni. Okay, kita lihat gambar yang pertama. Okey, air sisa larut resap. Okey, kita dah jumpa dah. Berpunca dari tempat pelupusan sampah. Okey, inilah jawapannya. Ambil semua maklumat ni. Okey, ambil semua maklumat ni jadikan jawapan. Okey, ingat macam mana kita nak tulis jawapan? Air sisa larut resap berpunca dari perkataan mana ni awak jangan ambil. Sebab mana ini bertanya tentang mana ni ialah kata tanya. Jadi kita tak perlu masukkan dalam jawapan. Jadi ini cadangan jawapannya. Air sisa laut resap berpunca dari tempat pelupusan sampah. Seterusnya kita lihat kepada soalan yang keempat. Mengapakah kawasan Sungai Skudai dibersihkan? Jadi kita lihat kata tanyanya ialah mengapakah. Jadi mengapakah ni bertanya tentang sebab ataupun alasan. Jadi apa sebab kawasan Sungai Skudai ni dibersihkan? Jadi kita cari maklumat yang ada pada buku teks muka surat 29 ni. Okey, jadi kalau kita lihat, okey, dan yang atas ni tiada pencemaran sungai dari punca tetap. Okey, ini gambar dia, air sisa larut berpunca. Yang ni ialah sebab-sebab lah. Sebab-sebab pencemaran sungai. Okey, kita lihat pada maklumat ni. Selepas mendengar ceramah, Nabila dan peserta lain telah membersihkan kawasan Sungai Skudai Johor.
kawasan sungai yang kotor. Okey, jadi dia telah bagi tahu sebab apa kawasan sungai ini dibersihkan. Sebabnya kawasan sungai Skudai Johor telah kotor dan tercemar. Itu ialah jawapannya. Jadi cikgu dah tuliskan jawapannya. Kawasan sungai Skudai dibersihkan kerana terdapat, ni tak ada T, cikgu tulis, terdapat pencemaran yang membimbangkan di sekitar kawasan sungai. Cikgu tulis panjang sikit lah. Tapi awak boleh tulis kawasan sungai yang kotor. Itu pun dah cukup. Kenapa kawasan sungai itu dibersihkan? Sebab kawasan sungai itu telah menjadi kotor dan tercemar. Itulah jawapan yang berpandukan kepada maklumat yang ada pada buku teks ni. Seterusnya kita lihat kepada soalan yang terakhir, iaitu soalan yang nombor 5. Apakah janji Nabila dan rakan-rakan? Jadi kita lihat kepada maklumat. Kita lihat kepada petikan ini. Selepas mendengar ceramah, Nabila dan peserta lain telah membersihkan kawasan sungai Skudai Johor. Kita lihat perkataan janji. Kita cari perkataan janji dalam petikan ni. Seterusnya, kawasan sungai yang kotor telah bersih dan indah. Mereka berjanji akan terus menyertai kegiatan pembersihan sungai yang dijalankan oleh Jabatan Alam Sekitar. Jadi kita dah jumpa perkataan berjanji ni. Jadi inilah jawapannya. Mereka berjanji akan terus menyertai kegiatan pembersihan sungai yang dijalankan oleh Jabatan Alam Sekitar. Jadi ini cadangan jawapannya. Nabila dan rakan-rakan berjanji akan terus menyertai kegiatan pembersihan sungai yang dijalankan oleh Jabatan Alam Sekitar. Jadi setiap soalan yang diberikan ini, murid cari sahaja maklumat-maklumat yang ataupun jawapan yang ada dalam maklumat ataupun teks petikan ini. Semua ada dekat situ. Jadi kena tahu kata kunci dalam soalan dan kita cari jawapan dalam petikan yang diberikan. Jadi ini adalah latihan bahasa Melayu pada hari ini. Murid perlu menyiapkan latihan buku aktiviti jilid 2 muka surat 32 dan 33. Jadi kalau murid nak cuba buat sendiri, murid boleh buat sendiri. Nanti bila dah siap, boleh semak jawapan yang cikgu berikan. Ataupun murid boleh buat sama-sama dengan cikgu. Jom kita selesaikan. Jadi sekarang kita cuba lengkapkan latihan buku aktiviti muka surat 32. Di dalam buku aktiviti muka surat 32 ini juga ada petikan berkenaan label kecekapan tenaga. Jadi kita akan cuba memahami semua maklumat yang ada pada petikan ini sebelum kita menjawab setiap soalan yang diberikan. Jom kita baca terlebih dahulu. Pilih yang menjimatkan. Ini label kecekapan tenaga. Label ni label lah. Kita sebut label sebab inilah bahasa Melayu, kita sebut label lah. Ini label kecekapan tenaga. Melalui label ini kita boleh mengetahui kadar penjimatan penggunaan tenaga elektrik periuk nasi ini. Label ini dilekatkan pada kotak atau peralatan elektrik. Tahap penjimatan ditunjukkan berdasarkan jumlah bintang. Semakin banyak bintang, semakin jimat penggunaan tenaga elektrik. Penjimatan elektrik akan membantu proses melestarikan alam sekitar. Penjimatan ini dapat mengurangkan penghasilan karbon dan pemanasan global. Oleh itu, alam sekitar akan lebih bersih. Jadi, kebiasaannya kita lihat label ini pada peralatan elektrik lah. Contohnya peti sejuk, periuk nasi dan sebagainya. Jadi jom kita lihat kepada soalan-soalannya. Apakah fungsi label kecekapan tenaga? Di manakah boleh kita lihat label tersebut? Bagaimanakah tahap penjimatan elektrik ditunjukkan? Berapa bintangkah penggunaan elektrik yang paling jimat? Apakah kebaikan amalan penjimatan elektrik? Jadi ini persoalan ataupun soalan yang kita akan cari jawapan di dalam maklumat dalam petikan ini. Jom kita selesaikan. Kita lihat kepada soalan yang pertama. Apakah fungsi label kecekapan tenaga? Ini ialah label kecekapan tenaga. Jadi apa fungsinya? Apa fungsi label ini ditampal dan diletakkan pada peralatan elektrik? Jadi jom kita baca untuk kita cari apa fungsi sebenarnya. Jadi kita perlu mencari fungsi label kecekapan tenaga. Jadi jom kita lihat.
Ini label kecekapan tenaga. Melalui label ini, kita boleh mengetahui kadar penjimatan penggunaan tenaga elektrik periuk nasi ini. Jadi, kita dah dapat fungsi sebenar label kecekapan tenaga ni. Okey. Jadi, melalui label ini, kita boleh mengetahui kadar penjimatan penggunaan tenaga elektrik. Okey, inilah jawapannya. Jadi, bagaimana kita nak jawab? Ingat, kalau murid nak jawab, murid jangan tulis kata tanya. Okey, ingat, kata tanya ni untuk soalan saja. Dan bila kita nak jawab, jangan tulis apakah ni. Okey, kita ambil perkataan yang kedua ni. Okey, dan kita cuba hubungkan dengan jawapan ataupun maklumat yang berkenaan lah. Okey, jadi ini cadangan jawapannya. Fungsi label kecekapan tenaga ialah mengetahui kadar penjimatan penggunaan tenaga elektrik. Jadi itulah fungsinya. Sebab memang itulah fungsinya dan memang dah dinyatakan dalam maklumat inilah, dalam petikan ini. Jom kita lihat kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua, di manakah boleh kita lihat label tersebut ataupun label tersebut? Jadi soalan ini menggunakan kata tanya di manakah. Di manakah ini kita gunakan untuk bertanya tentang tempat ataupun kedudukan. Okey, kedudukan. Okey, jadi soalan dia berbunyi dekat mana kita boleh lihat label ni. Okey, jadi kita cari dalam maklumat. Ini label kecekapan tenaga. Melalui label ini kita boleh mengetahui kadar penjimatan penggunaan tenaga elektrik periuk nasi ini. Label ini dilekatkan pada kotak atau peralatan elektrik. Jadi inilah jawapannya. Okey, dia kata label ini dilekatkan pada kotak atau peralatan elektrik. Inilah tempatnya. Okey, jadi ini jawapannya. Macam mana kita nak jawab? Kita boleh tulis, kita boleh lihat label tersebut pada kotak atau peralatan elektrik. Jadi ini cadangan jawapannya. Kita boleh lihat label tersebut pada kotak atau peralatan elektrik. Seterusnya kita lihat kepada soalan yang ketiga. Bagaimanakah tahap penjimatan elektrik ditunjukkan? Jadi soalan ini bertanya tentang bagaimanakah ini bertanya tentang cara ataupun keadaan. Okey, jadi kita lihat cara tahap penjimatan elektrik ditunjukkan pada label tersebut. Jadi kita lihat maklumat-maklumat. Okey, kita sambung daripada yang tadi. Tahap penjimatan ditunjukkan berdasarkan jumlah bintang. Okey, jadi kita gariskan. Inilah jawapannya. Tahap penjimatan ditunjukkan berdasarkan jumlah bintang. Jadi macam mana kita nak tulis jawapan? Ingat, kalau nak tulis jawapan tak perlu tulis kata tanya ni. Okey, kita ambil daripada perkataan yang kedua ni. Tahap penjimatan elektrik ditunjukkan berdasarkan jumlah bintang. Okey, jawapan pun dah ada, senang. Okey, ingat murid kena fahamkan soalan dahulu sebelum cari jawapan. Okey, ini cadangan jawapannya. Tahap penjimatan elektrik ditunjukkan berdasarkan jumlah bintang. Okey, cikgu tak tukar apa-apa pun ayat. Cikgu ambil je semua ayat dekat sini. Cikgu pindahkan kepada jawapan. Seterusnya kita lihat kepada soalan yang keempat. Berapa bintangkah penggunaan elektrik yang paling jimat? Okey, biasanya dekat label ni ada bintang. Okey, 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang, 4 bintang, 5 bintang. Okey, biasanya 5 bintang adalah yang paling banyak lah. 1 bintang yang paling sedikit. Jadi, kita baca maklumat yang telah diberikan. Okey, kita baca dalam teks. Tahap penjimatan ditunjukkan berdasarkan jumlah bintang. Semakin banyak bintang, semakin jimat penggunaan tenaga elektrik. Jadi, ini maklumat yang sangat penting. Semakin banyak bintang, semakin jimat penggunaan tenaga elektrik. Jadi soalannya bertanya tentang berapa bintangkah penggunaan elektrik yang paling jimat. Jadi daripada ayat ni, makin banyak bintang, makin jimat tenaga elektrik. Jadi yang paling banyak sekali ialah 5. Okey, sebab 5 yang paling banyak. Okey, dekat sini dia memang dah bagi tahu bintang ni hanya 1 sampai 5. Jadi 5 bintang ni ialah semakin banyak bintang, maksudnya semakin jimat penggunaan tenaga elektrik. Jadi kita boleh tulis dekat jawapan,
5 bintang merupakan penggunaan elektrik yang paling jimat. Jadi ini cadangan jawapannya. Jangan tulis 5 macam ni cuba elakkan. Sebab bahasa Melayu ni seelok-eloknya kita ejalah. 5 bintang merupakan penggunaan elektrik yang paling jimat. Seterusnya kita lihat kepada soalan yang kelima. Apakah kebaikan amalan penjimatan elektrik? Jadi soalan ini bertanya tentang kebaikan amalan penjimatan elektrik. Okey, kebaikan ni macam kepentingan dia. Okey, apa yang lebih dia. Jadi kita lihat kepada maklumat yang diberikan. Penjimatan elektrik akan membantu proses melestarikan alam sekitar. Penjimatan ini dapat mengurangkan penghasilan karbon dan pemanasan global. Oleh itu, alam sekitar akan lebih bersih. Jadi kalau murid baca ini, maklumat ini adalah kebaikan amalan penjimatan elektrik. Jadi macam mana kita nak tulis? Kebaikan amalan penjimatan elektrik ialah dapat membantu proses melestarikan alam sekitar. Selain itu, dapat mengurangkan penghasilan karbon dan pemanasan global. Okey, jadi ini cadangan jawapannya. Kebaikan amalan penjimatan elektrik ialah membantu melestarikan alam sekitar dan mengurangkan penghasilan karbon dan pemanasan global. Jadi, semua jawapan ada dalam teks petikan dalam buku aktiviti ini. Seterusnya kita cuba selesaikan latihan buku aktiviti muka surat 33. Arahannya jawab soalan pemahaman. Okey, ini soalan pemahaman yang kita perlu jawab pada ruangan yang diberikan, dan ini maklumat yang perlu kita faham sebelum kita jawab. Jom kita baca terlebih dahulu. Kepentingan sungai, sumber air tawar yang utama, habitat haiwan akuatik, membekalkan makanan, tempat rekreasi dan pelancongan, sistem pengangkutan. Peranan kita mendidik kanak-kanak menyayangi alam sekitar, masyarakat menyertai kempen sayangi sungai, bergotong royong membersihkan sungai, melaporkan pencemaran yang berlaku. Tujuan, meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kepentingan sungai kepada semua hidupan di dunia ini. Sambutan Hari Sungai Sedunia, hari Ahad terakhir dalam bulan September. Okey, jom kita baca soalan. Okey, bilakah sambutan Hari Sungai Sedunia diadakan? Apakah kepentingan sungai? Apakah yang boleh kita lakukan untuk menjaga kebersihan sungai? Mengapakah Hari Sungai Sedunia diadakan? Jadi setiap soalan ini kita akan cari jawapannya dalam maklumat yang diberikan. Okey, jom kita cuba selesaikan. Sekarang kita akan cuba melengkapkan perbualan antara dua murid ini dengan menjawab persoalan ataupun soalan yang diberikan. Okey, soalan yang pertama, bilakah sambutan Hari Sungai Sedunia diadakan? Jadi soalan ini menggunakan kata tanya bila. Bila ini bertanyakan tentang masa ataupun waktu. Jadi dia bertanya tentang bila sambutan Hari Sungai Sedunia ni diadakan. Okey, jadi kita cari mana yang menyatakan tentang masa, apa maklumat. Okey. Okey, dekat sini, dekat gambar ni ada maklumatnya, iaitu sambutan Hari Sungai Sedunia, hari Ahad terakhir dalam bulan September. Jadi inilah cadangan jawapannya. Ini jawapannya, iaitu hari Ahad terakhir dalam bulan September. Jadi macam mana kita nak tulis? Ingat, kalau nak tulis jawapan, tak perlu tulis dah kata tanya ni. Kita ambil daripada perkataan yang kedua, kita tulis Kita mula dengan perkataan kedua. Sambutan Hari Sungai Sedunia diadakan pada bila? Okey, jadi ini cara dengan jawapannya. Hari Ahad terakhir dalam bulan September. Jadi maklumat ini pindahkan dekat sini. Jadi ini cadangan jawapan yang pertama, sambutan Hari Sungai Sedunia diadakan pada hari Ahad terakhir dalam bulan September. Okey, jadi kita lihat kepada soalan yang kedua. Apakah kepentingan sungai? Okey, soalan ini bertanya kepentingan sungai. Sebenarnya sungai ni apa yang pentingnya? Jadi dekat sini maklumat-maklumat yang diberikan dalam buku aktiviti ni, dia ada nyatakan kepentingan sungai. Ada 5 kepentingan sungai yang telah dinyatakan. Jadi murid boleh tulis semua. Okey, tulis semua dalam bentuk
ayat. Jadi macam mana kita nak tulis? Kepentingan sungai ialah, okey, tulis. Kepentingan sungai ialah sumber air tawar yang utama, habitat haiwan akuatik, membekalkan makanan, tempat rekreasi dan pelancongan, dan sistem pengangkutan. Okey, jadi ini cadangan jawapannya. Antara kepentingan sungai ialah menjadi sumber air tawar yang utama, habitat haiwan akuatik, membekalkan makanan, tempat rekreasi dan pelancongan, dan sistem pengangkutan. Seterusnya kita lihat kepada soalan yang ketiga. Apakah yang boleh kita lakukan untuk menjaga kebersihan sungai? Jadi dia bertanya tentang apa yang kita boleh buat. Jadi itu ialah peranan kita. Jadi semua maklumat itu ada dalam petikan ini. Okey, ada dalam maklumat yang diberikan. Jadi ambil sahaja semua maklumat ini, kita pindahkan kepada ayat. Okey, jadi macam mana kita nak tulis? Okey, kita boleh menjaga kebersihan sungai dengan apa? Dengan mendidik kanak-kanak menyayangi alam sekitar. Penting kita kena didik kanak-kanak, sebab daripada didikan awal itulah kanak-kanak ni jadi takut nak buang sampah merata-rata. Okey, seterusnya masyarakat menyertai kempen sayangi sungai, bergotong royong membersihkan sungai, melaporkan pencemaran yang berlaku. Jadi pindahkan semua maklumat ini ke dalam ayat. Jadi ini cadangan jawapannya. Peranan kita untuk menjaga kebersihan sungai dengan mendidik kanak-kanak menyayangi alam sekitar. Masyarakat menyertai kempen sayangi sungai, gotong royong membersihkan sungai dan melaporkan pencemaran yang berlaku. Seterusnya kita lihat kepada soalan yang terakhir. Mengapakah Hari Sungai Sedunia diadakan? Jadi soalan ini bertanyakan tentang sebab. Okey, sebab ataupun alasan. Jadi sebab apa Hari Sungai Sedunia ni diadakan? Tujuan apa? Jadi kita lihat kepada maklumat yang diberikan, ada menyatakan tentang tujuan. Tujuan dia meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kepentingan sungai kepada semua hidupan di dunia ini. Jadi pindahkan semua maklumat ini. Okey, macam mana kita nak tulis jawapan? Ingat, kata tanya tak perlu tulis dalam jawapan. Okey, kita tulis Hari Sungai Sedunia diadakan untuk apa? Okey, pindahkan maklumat. Untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kepentingan sungai kepada semua hidupan di dunia ini. Jadi ini cadangan jawapannya. Hari Sungai Sedunia diadakan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kepentingan sungai kepada hidupan. Jadi itu sahaja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.